Tapi saya nak bawa kisah ni lah sebagai penutup cerita ni. Tapi seronok ni cerita ni, iaitu seorang tabi'in. Tabi'in ni siapa? Tabi'in ialah orang yang hidup selepas sahabat Rasulullah, Khulafa Ar-Rasyidin. Lepas Khulafa Ar-Rasyidin, sahabat. Lepas sahabat, iaitu orang-orang di kalangan orang apa tadi saya cakap? Tabi'in. Tabi'in iaitu pengikut-pengikut. Rabi'atul Adawiyah, Hasan Basri, di antara itu adalah tabi'in. Yang saya ini cerita tentang nama dia ialah Allahu Akbar. Hari itu baru cerita kat Kampung 8. Atta bin Abi Rabah. Atta bin Abi Rabah ni tuan-tuan, kulit dia hitam. Kenal kan? Pernah dengar Atta bin Abi Rabah kan? Dia sebenarnya tabi'in. Rabi'atul Adawiyah pernah dengar kan Rabi'ah? Rabi'ah tu tabi'in. Dia tak jumpa Nabi tapi dia beriman. Seperti mana berimannya para sahabat. Macam itulah. Dia belajar sungguh-sungguh. Rabi'ah sama juga dengan Atta bin Abi Rabah. Atta bin Abi Rabah orang ni hitam. Mata dia ni cacat. Mata dia cacat. Sebelah nampak, sebelah tak nampak, kecemeh macam itulah, tapi kadang-kadang dia cacat. Dah kulit hitam, mata dia cacat, kaki dia cacat, jalan tempang. Orang tak kenal dia dengan wajah dia, tapi orang kenal nama dia. Sebut Atta bin Abi Rabah, semua kenal. Sebab tu di antara masa para sahabat sendiri pun, di antaranya dia kata, kalau kamu nak tahu tentang mahirnya seseorang soal jawab tentang haji, jumpalah dengan Atta bin Abi Rabah. Atta bin Abi Rabah. Pemerintahan Islam masa tu telah berpindah ke mana? Ke Damaskus. Damaskus kat mana? Kat Syria. Yang masa pemerintahan Syria ni lah Atta ni bin Abi Rabah, balik-balik cerita ni, dia berada di Mekah. Dia ni adalah orang kepercayaan dan orang alim ulama di antara ketua-ketua ulama. Tapi dipegang amanah sungguh. Ilmu dia disampaikan sungguh. Orang mengadu dia simpan, dia bawa jumpa dengan pemerintahan Islam masa tu di Syria. Naik kuda, orang pergi Syria dengan kuda pacuan yang kuat, yang segar, yang muda. Kuda ni berjalan selama 1 bulan baru sampai Syria. Atta naik keldai tua sebab dia tak ada kenderaan. Dia pakai kereta kancil dia. Itu pun exhaust skru dia dah tercabut dah. Kalau orang biasa pakai BMW, dia pakai kancil dia, dengan set mirror, wiper tak ada, dia jalan naik keldai. Dia berjalan sampai ke Syria. Raja Sulaiman bin Abdul Malik masa tu. Tapi Raja Sulaiman dalam keadaan dia ni memang orang beriman. Dia beriman, dia takut Allah Ta'ala, dia tahu hari akhirat, dia tetap menghormati orang yang ada ilmu. Termasuklah Atta. Dia pergi ke Mekah, tanya kepada Atta. Kemudian sampai pemerintahan kepada Hisham bin Abdul Malik, sampai kepada Omar bin Abdul Aziz. Di antara pemerintahan Syria ketika itulah Atta datang. Pemerintah nampak Atta, subhanallah, ya Atta, peluk dia. Ini orang alim, ini orang berilmu. Sampaikan Sulaiman kata masa dia dekat Mekah, dia kata, sesungguhnya wahai rakyatku, jadilah orang berilmu, belajarlah dengan ilmu. Seperti mana orang yang ada ilmu, Allah akan muliakan seperti mana Atta. Dia kata macam tu. Sebab tu tentang kita kena belajar. Banyak benda yang kita tak tahu, kita belajar. Itu semua adalah sirah-sirah Nabi yang membagikan semangat kita untuk belajar. Daripada tak tahu, kita dah tahu. Dah tahu tuan-tuan, kita rasa suka. Kita nak beramal pun kita suka. Sebab kita yakin apa yang ada pada kita dengan ilmu yang kita belajar. Sampai kat situ tuan-tuan, nak sampai pada pintu gerbang, raja belum sambut. Ada seorang lagi, nama dia ialah Atta. Tapi Atta ni ialah Atta Al-Khurasani, orang Khurasan. Nama dia Atta. Yang ini seorang Atta bin Rabah, satu Atta bin Khurasani. Atta Khurasani tuan-tuan, dia sampai ke istana Raja Syria ni, istana Islam ni. Ketika itu dia bawa velfire tuan-tuan. Mulalah ni ustaz dah mengarut ni. Maksud saya, dia ni Atta Al-Khurasani orang kaya. Orang kaya. Dia punya kereta tu macam kereta velfire. Yang ini Atta bin Abi Rabah bawa kereta kancil, tayar botak tuan-tuan. Dah nampak benang dah ni. Anak Atta Al-Khurasani, dia tengok ayah dia ni, ayah dia nampak Atta bin Abi Rabah, dia turun, dia datang, dia terpa, dia peluk, dia cium.
Sesungguh wahai Atta, aku rindu pada engkau, aku hormat engkau kerana keadaan ilmu engkau. Kamu nak pergi mana? Saya nak masuk kepada istana. Tak apa, aku temankan. Akhirnya dia pergilah kat Velfire dia. Ni kan tuan-tuan percaya betul-betul ni kan, balik dia cerita Velfire pula ni. Dah mula ustaz cerita mengarut ni. Ni cerita tentang dia ni orang berada. Anak dia kata, ayah jumpa siapa tu orang tua hitam tu, dengan mata dia cacat, lepas tu kaki tempang. Ayah Atta Urras ni kata, wahai anakku, jaga mulut kamu yang kamu tak ketahui. Dialah Atta bin Abi Rabah. Pergi minta maaf. Kerana kemuliaan dia dengan ilmu, anak dia datang minta maaf. Jangan kamu kata kepada orang yang sedemikian, Allah martabatkan orang yang berilmu di atas. Kau minta ampun, minta maaf. Akhirnya tuan-tuan, Atta pun masuk istana dengan Atta Al-Khurasani. Sampai istana tu yang raja terus naik, duduk sebelah. Wahai Atta, kamu datang daripada mana? Mekah. Kamu naik apa? Ada kat luar, naik kereta kancil. Tayar dah goyang-goyang dah. Naik keldai tua. Subhanallah. Wahai Atta, apa yang kamu nak katakan di sini? Wahai Khalifah, dia cakap, wahai Khalifah, aku datang daripada Mekah dan Madinah. Aku membawa satu pesanan daripada orang-orang menjadi tetamu Allah dan tetamu Rasul. Berapa ramai asnaf-asnaf kat sana tidak dapat peruntukan daripada kerajaan Islam. Kerajaan Islam kat mana? Kat Syria kan. Sultan ketika itu, Khalifah kata, sesungguhnya wahai pentadbiran keuangan, keluarkan segala harta-harta itu dan kerahkan tenaga untuk bawa segala asnaf-asnaf, barangan asnaf, terus bagikan pada Mekah dan Madinah. Terus hantar. Tak boleh postpone. Terus hantar. Tak payah tunggu belanjawan. Hantar. Lain macam tuan-tuan Akhirnya dia hantar. Apa lagi wahai Atta? Sesungguhnya orang-orang mujahidin yang berada di Mekah dan Madinah menanti keadaan keuangan anak-anak yang nak makan. Wahai Menteri Keuangan, keluarkan peruntukan berapa ribu, berapa sekian, antarkan kepada mujahidin. Antarkan. Akhirnya dia hantarkan tuan-tuan. Selepas dia naik keldai itu hampir beberapa bulan, lalu dia pun dah sampaikan 5 ke 6 daripada utusan tu, lalu dia pun berdiri. Ada lagi tak Atta? Atta pun berdiri depan Khalifah. Khalifah pun tengok Atta berdiri. Ya Khalifah, dia tunjuk ni, ya Khalifah. Apa pula ni kata? Ya Khalifah, aku nak sampaikan satu perkara yang lebih besar daripada apa yang aku katakan yang tadi ni. Ada 5-6 perkara yang aku bawa daripada Mekah dan Madinah, tapi aku nak bagi tahu ada satu perkara yang lagi besar untuk kamu ketahui. Apa dia wahai Atta? Aku sedia mendengar apa permintaan engkau. Cakaplah. Wahai Khalifah, dengar sini, sesungguhnya engkau lahir di atas muka bumi ini, kamu keseorangan. Dan engkau mati pun, engkau akan mati keseorangan. Dan engkau akan disumbat dalam liang lahat pun, kau keseorangan. Kau dibangkitkan, kau keseorangan. Kau dihisab oleh Allah, kau keseorangan. Maka kamu bersedialah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala suatu ketika nanti untuk jawabkan apa yang telah engkau lakukan. Khalifah yang beriman ketika itu terus tunduk pegang tongkat. Ya Allah. Takut tuan-tuan. Walaupun dia khalifah tapi dia takut. Dia tunduk, menangis. Pemimpin ni menangis. Ya Allah, terima kasih Atta kerana memberi peringatan kepada aku. Dia sedar bahawa dia hidup dalam keseorangan, tak ada pakaian dan tak ada apa. Dia sedar yang dia masuk dalam liang lahat tak ada apa kecuali kain putih, duduk dalam liang lahat, kamu seorang. Dia sedar akan bangkit di akhirat besok, dia seorang. Dihadapkan Allah Ta'ala, kamu jawab seorang-seorang. Itu yang dia menangis tuan-tuan. Dia menangis sendu, menangis sungguh. Ataupun tinggalkan tuan-tuan, atau tinggalkan istana. Atau Al-Khurasani ikut daripada belakang. Menangis raja, menangis. Kerana peringatan yang diberikan oleh Allah. Akhirnya dia keluar tuan-tuan, dia keluar, Maha suci Allah. Dia ambil keldai dia, terus jalan tuan-tuan. Raja Khalifah ketika itu, wahai pemimpin, ambilkan harta, bawakan segugus dinar emas, pergi hantar kepada Atta. Dibawa tuan-tuan, dikejar. Atta, ambillah pesan daripada raja kerana memberi peringatan kepada dia, diberikan dengan satu gugus dinar emas. Apa kata Atta? Tidak, aku datang bukan kerana ini, tapi aku datang untuk memberikan peringatan
daripada Allah untuk semua manusia. Tuan-tuan, ambillah pengajaran. Ambil pengajaran daripada apa yang kisah ini supaya kita ini berubah. 40 tahun tuan-tuan, kita ingat kita kena berubah. 50 tahun dalam keadaan memperbanyakkan amalan kita. 60 tahun maka kita berkira-kiralah amalan kita yang ada. 70 tahun maka itu adalah satu penantian. Penantian apa tuan-tuan? Untuk kita kembali ke rahmat Allah.